وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم ya Allah, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'an, dan rezeki yang luas, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Rabbana syrah lana sudurana, wahai Tuhan kami, lapangkanlah dada kami, wa yassir lana umurana, dan permudahkan segala urusan kami, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, dan bukalah simpulan lisan kami agar mereka faham kalam ucapan kami. Rabbi zidna ilma, ya Allah, tambahilah kepada kami ilmu pengetahuan, warzuqna fahma, dan kurniakan kepada kami kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalatil a'rabu amanna, telah berkatalah oleh A'rabi, golongan Badui yang masuk Islam, amanna, kami telah beriman. Qul lam tu'minu, Allah perintahkan kepada Rasulullah, ucapkan olehmu wahai Muhammad kepada mereka itu, lam tu'minu, kamu semua belum lagi beriman, walakin qulu aslamna, dan akan tetapi katakanlah kami telah masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, selagi iman itu belum masuk di hati kamu. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, malam ini kita sambung lagi pengajian kita dalam kitab Tuhfatur Raghibin, karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullahu ta'ala. Dalam fasal yang pertama kitab ini kita telah membincangkan hakikat iman. Kita sebut kita nak jadi orang beriman. Apa itu iman? Telah diperbahaskan oleh para ulama, di mana di dalam pendapat jumhur ulama, majoriti ulama membincangkan iman ini dua perkara yang mustahak, yang mesti ada dalam diri manusia. Yang pertama, iman itu ialah adanya tasdiq di dalam hati. Tasdiq membenarkan tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membenarkan sesungguh hati kita, dan membenarkan tiap-tiap yang dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi ajar, kita mesti membenarkannya. Itu dengan hati kita, namanya tasdik biqalbi. Yang kedua ialah aqrar bil lisan. Kita iqrar dengan lidah kita. Kita beriqrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beriqrar tentang keesaan Allah dan berikrar tentang kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dua perkara ini adalah merupakan asas kepada iman. Maka siapa-siapa yang ada di hatinya tasdik, membenarkan Rasul dan apa yang Nabi bawa datang, dia yakin, dia percaya, tapi lidahnya tidak pernah mengucap dua kalimat syahadah. Dalam bab ini kita telah bincangkan dahulu. Maka alim ulama mengajar kita, nahnu nahkum bizawahir, kita hanya hukum zahir saja. Oleh kerana zahirnya tak pernah mengucap dua kalimat syahadah, tak ada ikrar, walaupun hatinya membenarkan Allah, membenarkan Rasul, maka mereka dianggap iman pada batin, tidak beriman pada zahir. Maka oleh kerana tidak ada ikrar, dia mati tidak boleh diuruskan sebagaimana orang-orang Islam. Walaupun hatinya ada tasdik, itu dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikian juga sebaliknya, kalau di hatinya tidak membenarkan Allah dan Rasul, walaupun mulutnya ada syahadah, bersyahadah lidahnya, menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi hatinya tak yakin dengan Rasul, tak yakin dengan Nabi Muhammad, walaupun menyebut secara zahir saja, mereka dipanggil munafik. Oleh kerana hati ini Allah yang hukum, maka kita serahlah urusannya dengan Allah pada hari lepas mati dia. Oleh kerana zahirnya mengucap syahadah, maka kita uruskanlah dia sebagaimana orang Islam yang lain. Disembahyangkan, dimandi, dikafan, disembahyang, ditanam di kubur orang Islam, kerana ada ikrar di lidahnya. Kalau dua-duanya tak ada, inilah yang dipanggil tak ada dalil yang dia bersyahadah, tidak ada dalil yang dia membenarkan Allah dan Rasul, maka hati pun tak yakin dengan Allah dan Rasul, maka kafirlah mereka itu. Para jemaah yang dirahmati Allah, yang ketiga daripada perbincangan ini, selain tasdik dengan hati, ikrar dengan lidah, ialah amal dengan anggota, dipanggil wa amal bi arkan. Adapun beramal dengan anggota ni seperti sembahyang, puasa, kata ulama-ulama Syafi'i, kata ulama-ulama Asy'ariyah, ini tak masuk dalam bicara iman. Dia hanyalah menyempurnakan iman, kesempurnaan iman. Maka kalau lidahnya mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi dia tak sembahyang, tetap dikatakan dia beriman. Cuma dipanggil tak sempurna iman dia, tak sempurna iman dia. Maka kita tak boleh nak hukumkan mereka itu kafir selagi ada ikrar di hati, ada ikrar di lidah, ada tasdik di hati dia. Hati dia percaya Allah, percaya Rasul, sambut maulid Nabi, sambut maulid Nabi. Kalau kita kata kita marah Rasulullah, maki Rasulullah, dia marah. Tapi semayang aku excuse lah. Orang macam ni ada juga pattern begini. Kalau dengar macam hari ni Perancis menghina Rasulullah, dia boykot. Tapi dia mayang pun tak. Dia tetap beriman kerana ada tasdik di hati, ada ikrar di lidah. Cuma dipanggil tak sempurna iman mereka, tetap sempurna. Mereka ini dalam ilmu tauhid dipanggil orang fasik. Orang fasik nama dia. Taib, sambung malam ini muka surat yang ke-13. Muka surat 13. Qala musannif rahimahullahu ta'ala al-faslu tsani, bab fasal yang kedua, fima yufsidul iman, dalam fasal yang membinasakan iman. Jadi fasal kedua ni setelah kita kenal apa itu iman, hadirin para jamaah, kita bincang pula benda yang membinasakan iman. Sebab itu baru-baru ni diwar-warkan satu fatwa yang telah diputuskan oleh Jabatan Mufti Majlis Agama Islam Negeri Sembilan tentang satu ajaran Asmaul Husna, yang dipelopori oleh seorang profesor doktor. Katanya doktor ni dia ada 2 PhD tapi bukan bidang agama. Entah macam mana dia boleh tersesat sampai dalam ajarannya dia kata yang menghalang kita dekat dengan Allah ialah Muhammad sendiri. Maka sesiapa, dia kata kita ni tidak boleh menyebut lagi Muhammad Rasulullah, tak boleh, dia kata ini syirik kepada Allah. Sebab tu tadi tajuk khutbah Jumaat kan supaya taatkan Allah dan Rasul. Tuan-tuan dengar tak dengar khutbah ni? Kata tuan-tuan datang je call dah, datang ngangguk ten susah tu. Tajuk khutbah gini kan. Sebab sebenarnya nak menekankan ada ajaran-ajaran yang hari ini menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan Allah je dia kata. Siapa kata beriman dengan Rasul ini syirik, dia kata. Siapa ajar begitu tu? Siapa ajar begitu? Sebab itulah kita bincang dalam bab iman. Apa iman? Tasdiqu nabiyina, membenarkan kenabian Nabi kita tu. Membenarkan Nabi ini suatu iman yang besar. Dan apa yang telah dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu tadi khutbah apa disebut dalam khutbah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Allah sendiri memerintahkan
Apa yang Rasulullah bawa datang, kamu ambil, ikut Rasulullah itu. Jadi bila kita tolak Rasulullah ni, ini masuk dalam membinasakan iman. Binasa iman, ini benda paling bahaya. Sebab itulah difatwakan ajaran itu sesat, songsang. Para jemaah yang dirahmati Allah. Tayyib, malam ni bukan itu saja, lebih dari itu. Kita tengok apakah yang membinasakan iman seseorang itu. Qala musannif, kata Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullah, fa'lam ayyuhal ikhwan, ketahuilah wahai penuntut, ya ayyuhat talib. Kalimah fa'lam ini diambil daripada kaedah Al-Quran. Dalam Quran Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah olehmu, ambil tahu, ambil maklum, wahai penuntut ilmu, bahawasanya yang membinasakan iman itu riddah namanya. Benda yang membinasakan iman dalam Islam dipanggil riddah, ataupun dalam bahasa kita hari ini dipanggil murtad. Bila sebut binasa iman, ini termasuk dalam bincang bab murtad, yakni berpaling daripada agama Allah, agama Islam. Namanya iaitu murtad, itu riddah, itu kufur yang terlebih keji daripada segala bagai kufur. Kufur ni benda besar. Dosa-dosa besar ni Al-Imam Az-Zahabi sebut ada 70. Tapi dalam 70 ni yang paling besar ialah syirik kepada Allah Ta'ala. Orang yang menolak Allah Ta'ala ni, ini sebesar-besar syirik. Betulah mintalah dijauhkan. Sehingga kan dosa kita hari ini sambut Maulid Rasul. Hadirin para jemaah dirahmati Allah, sambut Maulid Rasul ni kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah beri suatu kemuliaan syafaat. Antara sabda Nabi, syafa'atu li ahli al-kaba'ir min ummati, syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati, atau kama qala Rasul, sabda Rasulullah, syafaat saya ni untuk orang yang buat dosa besar. Orang buat dosa besar ni dihumban dalam neraka, tetapi dengan syafaat Rasulullah boleh minta pada Allah keluarkan orang itu dari neraka. Itu syafaat Nabi. Tetapi dosa syirik ni Allah tak ampun. Tak ampun tuan-tuan. Betul, jangan kita buat syirik, na'udzubillah. Syirik ini sebesar-besar dosa. Ni kufur yang paling besar, ni riddah namanya. Ini jenayah paling besar dalam Islam. Bila seseorang murtad, kufur yang terlebih keji, mintalah dijauhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Bermula makna riddah. Apa riddah itu? Pada lughah ialah rujuk. Ini pada lughah. Lughah ni pada penggunaan bahasa biasa, kebiasaan. Orang panggil riddah. Seumpamanya Nabi sebut haqqul muslim alal muslim khamsun. Hak sesama Islam ada 5. Hak kita, antara hak kita sama Islam, ruddu as-salam. Rud ini maknanya jawab balik salam, balas balik, itu rujuk balik. Riddah ni maknanya rujuk, kembali semula. Artinya kembali daripada sesuatu itu pada bahasa yang kita nak bincang pada istilah syarak. Bukan pada bahasa, pada istilah syarak. Dan makna riddah pada syarak, pada istilah syarak, ialah qat'ul Islam. Itu riddah yang kita nak bincang dalam syariat. Qat'ul Islam maknanya memutuskan Islam. Putus. Sebab itu kita diajar dalam ilmu tauhid. Maka ni kita kalau belajar ilmu tauhid, kena faham bahasa ilmu tauhid. Maksud bahasa ilmu tauhid, kalau mengaji kitab Arab ke kitab Melayu ke, disuruh kita beriktiqad dengan iktiqad yang jazam, iktiqad yang putus. Banyak orang salah faham, kalau iktiqad putus, macam mana dah putus? Dia maksud putus ni, jazam ni, kita sudah buat keputusan, ini pegangan kami, itu dipanggil putus, muqtamad. Dalam mesyuarat kita panggil inilah keputusan mesyuarat. Itu maksud i'tiqad yang putus.
Putus maknanya dia dah simpulkan i'tiqad dia putus, tak ada i'tiqad lain. Allah Asa, Muhammad Rasul, itu putus i'tiqad. Bukan putus tu terputus macam tu. Banyak orang baca kitab dia kata i'tiqad terputus. Lah, i'tiqad putus syirik lah ya. Itu maksud putus. Putus ni kita sudah buat keputusan, ini pendirian kami. Ini kita sudah jazam. Jazam mu'tamad, tak bergoncang lagi. Maka jangan sampai i'tiqad itu terungkai. Ini namanya terputus, putus. Jadi putus pula. Itu maksud qat'ul Islam. Itu disuruh kita i'tiqad, aqidah. Aqidah ni aqaid ialah simpul. Batu dipanggil aqidah. Aqaid ini maknanya simpul iman kita ni, batu dipanggil aqaidul iman. Aqaid simpul tu, biar jangan sampai terbuka simpulan. Itu nama aqidah, aqaid itu. Jadi hadirin hadirat, bila terbuka simpulan iman itu dipanggil putus, cabut iman. Ini namanya qat'ul Islam, ini dipanggil riddah. Taib, macam mana boleh putus Islam dia, macam mana boleh jadi riddah ni? Dengan beberapa sebab. Memutuskan Islam sama ada dengan yang pertama, berbuat perbuatan yang mengkafirkan. Nanti dalam bab yang akan datang, muka surat yang sebelah tu, dia akan terangkan macam mana seseorang ini jadi kafir dengan sebab perbuatan. Dengan sebab dia sujud pada berhala, kafir dia. Walaupun dia kata aku Islam, tapi sujud depan berhala. Na'udzubillah min zalik. Satu. Ataupun mengata dengan perkataan yang mengkafirkan. Dia bercakap dengan ucapan yang menjadikan dia kafir. Umpamanya satu peristiwa berlaku, ni kisah benar, dalam serbuan yang diadakan di Kelab Malam Kuala Lumpur. Sahabat saya terlibat sebagai penguatkuasa Majlis Agama Islam Wilayah masa itu. Bila dia Jawi Jabatan Agama Islam Wilayah, bila buat serbuan di Kelab Malam itu, hadirin hadirat, enakmen syariah, kita akan dakwa orang yang beragama Islam. Jadi yang tidak Islam kita tak boleh dakwa. Tuan-tuan boleh bayangkan ada anak Melayu kata saya bukan Islam, batal akidah dia, batal iman. Ini ucapan yang jadi kafir namanya. Orang tak mengaku Islam, malu nak mengaku Islam pun kafir. Apatah lagi bila ditangkap dalam serbuan dia kata saya bukan Islam Ustaz. Dia kata dia bukan Islam. Bila Ustaz minta IC, inilah hikmahnya mengapa IC kita ni ada kalimah Islam. Boleh tangkap dia, bawa dakwa dia. Maka itulah golongan liberal menuntut supaya dibuang kalimah Islam dalam kabnalan. Tujuan dia, kalau dibuang tuan-tuan nak dakwa macam mana? Sedangkan aman syariah ni hanya tertakluk kepada orang Islam saja. Itu cerdiknya puak-puak liberal minta supaya dibuang kalimah Islam. Baik itu kita kena pertahankan kalimah Islam dalam surat beranak kabnalan kita. Ini surat beranak dah tak ada dah. Yang masih ada dalam IC kita tu. Taib. Ini tak mengaku dia Islam. Dia kata dia bukan Islam. Bila tengok IC dia Islam, Ustaz kata ni Islam ni. Angkat dia masuk lori masa tu. Taib. Itu yang kedua. Mengatakan perkataan yang jadi menyebabkan jadi kafir. Atau mengiktikadkan i'tiqad yang mengkafirkan dengan sengaja. I'tiqad ni hatinya. Ni hati ni hati-hati. Dia beriktikad, dan i'tiqad itu memang menyebabkan jadi kafir, dan dia tahu sengaja. Umpama dia kata aku rasa Tuhan orang kafir ni pun betul lah, Tuhan dia betul. Kita rasa Tuhan dia betul, itu pun jadi kafir dah. Habis tu kan kita dah kata la ilaha illallah, hati kita ni dah putus, tak ada Tuhan lain kecuali Allah je Tuhan. La ilaha illallah, waktu kita panggil illa tu kita buang Tuhan-Tuhan lain kecuali Allah aja Tuhan yang sebenar-benar tu. Itu i'tiqad, hati-hati. Atau dengan bersenda-senda, dengan bermain-main. Umpamanya dia kata, Allah Ta'ala ni bukan tahu kita ni, dia bukan cerdik sangat buat hukum hakam ni. Main-main dengan Tuhan pun tak boleh.
Tak boleh tuan-tuan kita perlekehkan Allah, permainkan Allah, hukum hakam yang diturunkannya, Rasul yang diutuskannya. Tak boleh. Batu kita berpesan, hati-hati dengan golongan-golongan yang ini mempersenda-sendakan Allah. Umpamanya mereka berkata, sewaktu Jibril bawa wahyu kepada Muhammad, Allah tak perasan salah orang masa tu. Dia mainkan Allah Ta'ala. Allah tak perasan, dia kata. Allah tersilap orang selama ni. Na'udzubillah min zalik. Ataupun dengan bantahan. Nanti akan dibincangkan detail dalamnya. Baik, itu antara beberapa perkara yang menjadi sebab putusnya Islam seseorang, iman seseorang jadi putus. Itu namanya riddah, ataupun dalam bahasa kita hari ini murtad. Murtad tuan-tuan, na'udzubillah min zalik, termasuklah dengan perkataan i'tiqad ni. Umpamanya i'tiqad yang berlaku apabila ada orang yang memohon untuk tukar agama, tak mau lagi Islam, saya nak masuk agama lain, ustaz kata. Kerana i'tiqadnya sudah berpaling itu. Allah, hadirin para jemaah yang dirahmati Allah, ini benda-benda yang menakutkan kita, hati-hati ya. Baik, seterusnya qala musannif rahimahullah, kata Syekh Arsyad lagi, perkara yang memutuskan Islam, ada beberapa perkara yang memutuskan Islam. Banyak tuan-tuan tengok muka surat ini, satu malam tak habis bincang. Tapi tak apa, kita dipanggil pelan-pelan kayuhlah, satu persatu tengok ya. Adapun yang memutuskan Islam dengan perbuatan, ini perbuatan ini, iaitu kita sebutkan iman pertama, tasdik dengan hati, hati tetap dengan Allah. Saya suka bila tu imam tadi baca radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ucapan ini adalah ikrar kita tentang ketuhanan, kenabian dan Islam. Maka itu Rasulullah bersabda, sesiapa yang membaca zikir ini, dia boleh masuk syurga kerana ada ikrar dia. Baik, itu namanya dengan lidah kita. Perbuatan kita pun jaga. Maka macam mana pula dengan perbuatan ni boleh batal Islam, putus Islam, dipanggil murtad? Seperti sujud bagi makhluk seperti berhala, matahari, bulan dan lainnya. Maka murad yakni yang dikendaki daripada sujud itu, iaitu menghantarkan dahi ke bumi. Ini maksud sujud ini. Sujud selain Allah tak boleh. Sujud selain Allah tak boleh. Adapun dalam masalah rokok kepada yang lain dari Allah, itu nanti di bawah akan disebutkan perbahasannya. Kalau rokok ini dia kena bergantung pada niat. Apa niat dia rokok, dia tundukkan badan. Tapi dalam masalah sujud ni tuan-tuan tak boleh. Tak boleh kita sujud selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi kalau seseorang sujud pada berhala. Pada berhala tak boleh. Ataupun pada matahari. Betul, hari ini ada satu ajaran sesat, namanya ajaran sembah matahari. Mereka hari ini sembahyang berkiblatkan matahari. Sembah matahari ya. Berlaku dah sekarang ni. Allahu Akbar. Dulu kita panggil ajaran ni ajaran Ahmad Matahari di Pulau Pinang. Ahmad Matahari itu mati dah. Disambung ajarannya oleh Hasan Anak Rimau di Kelantan. Mati juga Hasan Anak Rimau di Kelantan. Penerus ajaran Ahmad Matahari itu. Hasan Anak Rimau ni, kalau ikut kisahnya, waktu dia mati, pejabat agama tak benarkan tanam di kubur orang Islam. Tak benar kan? Kerana dia tak mau bertaubat daripada kesalahan ajaran dia tu. Kemudian Hasan Anak Rimau ni mati, diteruskan ajarannya oleh Ayapin. Ayapin mati, ada penerus dia. Antaranya Lepat hari ni. Lepat, banyak ajaran berkembang ni. Hati-hati ni. Kita ni jagalah, anak isteri kita jaga. Ajaran matahari ni. Sembah bulan, sembah yang lain, termasuklah sujud pada pokok-pokok. Ini semuanya dipanggil sujud. Bila sebut sujud,
letak dahi atas bumi. Kecuali kita dah sebut dahulu dalam bab yang berlaku kepada sahabat bernama Ammar bin Yasir, di mana sewaktu awal Islam, Ammar dan ayahnya, ibunya bernama Sumayyah, ayahnya bernama Yasir, dipaksa mereka ni supaya murtad daripada agama Allah Ta'ala. Mereka beriman tapi dipaksa murtad. Ibunya mengambil jalan azimah. Azimah sanggup mati mempertahankan akidah. Syahidlah ibunya yang bernama Sumayyah. Dalam Islam, inilah orang pertama syahid. Bukan orang lelaki, orang perempuan. Hebat orang perempuan ni kalau dia kuat, dia memang hebat. Tapi kalau orang perempuan bermasalah, memang banyak masalah. Sekian dimaklumkan. Itulah hebat orang perempuan. Kalau dia kuat iman, memang kental, dia okey. Tapi kalau orang perempuan, dalam bab dia masalah, memang masalah sungguh. Itu orang perempuan. Sebab tu orang perempuan, dia punya kekuatan dia lebih daripada orang lelaki. Baik, Sumayyah ambil jalan azimah. Dia sanggup mati mempertahankan agama Allah. Suaminya Yasir begitu juga, mengambil jalan azimah. Allah sanggup mati mempertahankan agama Allah, tak mau murtad. Sampai pada giliran Ammar. Masa tu Ammar ni budak muda, remaja. Dia terpaksa mengambil jalan rukhsah. Rukhsah maknanya berpura-pura. Berpura-pura lah. Baik, setelah Ammar dilepaskan, satu hari Ammar berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengadukan halnya kerana dia mengambil jalan rukhsah. Ini dalam bab rukhsah ni kalau nyawa sudah terancam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, kaifa tajidu qalbak? Bagaimana hati kamu sewaktu dipaksa tu? Kata Ammar, tatma'in bil iman. Hati saya tetap beriman, tetap dengan Allah, dengan Rasul. Lalu Nabi berkata, tak apalah macam tu, tak apa. Itu saja yang dibenarkan. Namanya rukhsah, mengambil jalan rukhsah ni kita panggil kelonggaran lah. Kerana nak menjaga iman, nak menjaga hati tadi. Maka Allah menurunkan dalam surah An-Nahli ayat 106 membenarkan tindakan Ammar bin Yasir. Allah berfirman, man kafara billah, sesiapa yang kufur kepada Allah min ba'di imanihi, setelah dia beriman, Allah tak ampunkan dia, illa, kecuali man ukriha, kecuali orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya tetap teguh dengan iman. Jadi ini satu hal yang dibolehkan, sebagaimana yang berlaku kepada sahabat-sahabat kita di negara China yang dipaksa murtad, etnik Uyghur, ikutlah apa pun sebut tuan-tuan, Uyghur ke apa ke itu. Masuklah beberapa negara umat Islam yang mereka dipaksa murtad, tetap dengan Allah dan Rasulnya. Okay, itu yang pertama, dimaafkan. Yang keduanya, orang tanya pula, kalau letak dahi atas bumi ni jadi murtad, sembah berhala, macam mana dengan tentera-tentera yang melatih komando Pascal tu kan kepala atas bumi. Ya, itu bukan sujud Syekh, itu latihan. Dia bukan sujud, itu namanya latihan. Dia berbeza. Ini memang sujud, sujud betul-betul pada berhala, sujud pada pokok kayu. Itu dalam bab latihan tu, itu lain, tak ada kena-mengena tu. Itu yang pertama. Dan lagi perkara yang perbuatan yang menyebabkan batal iman, seperti menghampirkan diri bagi makhluk dengan menyembelih kambing umpamanya dengan namanya. Ini menghampirkan diri dipanggil amalan qurbah, nak mendekatkan diri dengan makhluk. Ini banyak berlaku zaman dulu, zaman hari ini pun ada. Macam mana? Dia kata sungai ini berhantu. Jadi nak mengelakkan korban sungai, kerana tiap-tiap tahun akan berlaku korban di sungai itu. Korban maknanya adalah orang yang mati lemas. Jadi kita kena buat
penyembahan. Buat penyembahan dipanggil buang ancak ataupun dipanggil majlis bersemah. Bersemah, kalau pokok besar, majlis bersemah. Bersemah ni caranya mereka cari, pertamanya kambing hitam. Kambing putih tak boleh, kambing hitam. Ayam pun ayam hitam. Itu panggil majlis bersemah. Sembelih kambing, ambil darah kambing tu. Darah kambing tu disimbahkan di pokok tu. Hadirin para jamaah, ini namanya perbuatan dia, tujuannya nak menghampirkan diri bagi makhluk, nak buat baik dengan jin. Dipanggil ini penunggu. Orang Melayu panggil penunggu. Setengah orang panggil jin, setengah orang panggil macam-macam lah istilah dia. Pulung lah macam-macam. Jadi menyembelih kambing ke ayam ke apa saja, niat untuk jadikan persembahan. Inilah yang berlaku di mana? Di Lombok masa tsunami besar tu. Mereka tiap-tiap tahun persembahkan pisang, kambing, macam-macam tuan-tuan ni tak? Dengan pulut macam-macam. Boboh dalam kapal, layarkan. Bagi makan tu. Hantu-hantu laut, dia kata jangan mengganggu mereka. Semuanya ini perbuatan-perbuatan, tujuannya nak mendekatkan diri dengan makhluk-makhluk penunggu laut. Macam-macam ini namanya syirik. Syirik, na'udzubillah min zalik, minta jauhlah. Sehinggalah Allah mendatangkan tsunami besar masa tu. Hari ini nak dipulihkan akidah. Dan amalan-amalan ini masih berlaku di kampung-kampung, khususnya kawasan pedalaman di Sabah, Sarawak ada lagi. Percaya kepada alam. Mereka ni dulu kan terlibat dengan ajaran pagan, anamisma ni, sembah alam, sembah alam. Jadi bagi mereka alam yang beri mereka makan, alam yang beri mereka selamat, alam. Jadi mereka ni sembah alam, jamu alam semesta. Walaupun dah masuk Islam, masih ada pahaman-pahaman ni nak dibuang ni. Kita alhamdulillah hasil didikan para alim ulama dah tak ada dah. Jadi kalau menyembelih kambing ke ayam ke itik ke apa saja dengan tujuan begini, kambing yang disembelih itu haram dimakan. Haram dimakan kambing itu. Kerana menyembelih selain daripada Allah tak dibenarkan. Yang pertama, haram dimakan kambing ayam yang disembelih itu. Yang kedua, perbuatan mereka menghidangkan kepala kambing ke darah kambing ke sungai ke laut ke pokok ke apa semua itu syirik namanya. Batal iman, batal akidah itu. Itu nama jadi murtad perbuatan begitu. Minta ingat baik, ingat ya. Ini banyak orang kita kadang buat. Hari ni buat macam mana tuan-tuan? Pergi sampai pedalaman jumpa dengan tok-tok bomoh. Antaranya selalunya berlaku kepada orang yang berjudi. Main judi ni, dia nak untung besar. Jadi ikut cakap tok bomoh tu buat gitu, buat begini. Tuan-tuan tanya tak, kadang-kadang dia minta ayam putih, ada yang minta ayam hitam. Heran kita. Tok bomoh tu pun nombor pun tak kenal. Tapi orang percaya dia. Kalaulah tok bomoh tu pandai, tok bomoh tu pun rumah kayu je. Dia sendiri pun tak pernah tikam nombor ekor tu. Tapi yang pergi tu orang yang cerdik-cerdik. Kita pun mikir yang pergi tu cerdik ke tok bomoh tu yang cerdik. Kalau tok bomoh tu cerdik tuan-tuan, dia pergi tikam dulu nombor tu. Masalahnya orang kita yang bodoh sebenarnya. Sungguh ni kisah benar ni. Saya orang Johor, sampai kat mana belah dalam ulu-ulu kat Segamat. Pergi jumpa tok bomoh tu. Tok bomoh tu pun slipper tak pakai, rumah pun kayu je, minta nombor ekor. Itu tak dahsyat Syekh. Ni nak main judi kat Genting Highland. Nak menang puluh-puluh ribu. Pergi jumpa. Main judi ni kat Genting Highland. Tok bomoh kata tak apa. Nanti saya hantar budak saya pergi. Pergi judi tuan-tuan, nak menang 40 ribu, 400 ribu. Tapi kalah. Balik dia marah, tok bomoh bohong, nipu. Kata tok bomoh, nanti dulu saya tanya budak saya kenapa kalah. Jumpa jin dia kata nak menang macam mana yang lain, jin besar lagi dari dia kat sana. Jin kat Genting lagi besar, dia kata. Mana kawan tu nak masuk teritori orang. Ini semuanya tuan-tuan, percaya ke minta tolong lain dari Allah ni syirik besar, dosa besar tu.
Allah, itu tak lucu. Yang lucu, satu kes yang lucu ni dulu, politician nak masuk pertandingan, bukan pilihan raya umum, pemilihan bahagian. Dia sampai ke Thailand tu, Indonesia. Tok bomoh Thailand lagi dahsyat. Ini kertas cocok belakang pentas sebelum mesyuarat agung. Dia pun sebelum mesyuarat agung nak cocok, tengok kertas lain banyak, cocok dulu. Tengok sama pattern pula tu. Tu yang kita jumpa Tok bomoh tu. Tok bomoh menipu. Tok bomoh kata, saya mana tahu awak nak lawan dia. Tok bomoh bukan tahu. Rupanya lawan. Tok bomoh makan keliling rupanya. Yang sana dia tolong, si punya kawan tu bertanding sama sendiri. Pattern kertas rupa. Yang lucu tu baru nak cocok, yang lain cocok dah. Inilah kadang-kadang ni orang ni, Allah tak kira akidah kita ni kok mana macam mana pun akidah jagalah, jangan sampai batal akidah ni. Ini semuanya menamai qurbah. Qurbah nak dekatkan diri dengan makhluk, nak minta pertolongan makhluk selain Allah Taala ni. Yang kedua, yang ketiga, ini perbuatan. Yang ketiga, dan seperti membuang Al-Quran, buang Quran. Ini membuang Quran dengan jalan menghina. Betul, hari ini ada orang tanya macam mana kalau kita nak lupuskan Quran yang ada tu. Alhamdulillah hari ini ada beberapa institusi yayasan yang saya lihat sudah memberi khidmat untuk membuat khidmat bakar Quran. Dia Quran ni sepatutnya kita nak lupuskan, caranya dengan dibakar ya. Sayyidina Osman bin Affan masa zaman beliau memang Quran yang ditulis di zaman Rasul ditulis atas kulit-kulit, atas pelepah tamar. Jadi dikumpulkan, disalin semula. Jadi yang mana atas kulit, atas pelepah tamar ni dilupuskan dengan cara dibakar. Hari ini dibuat bakar, dan setelah bakar kita letaklah abu-abunya di tempat-tempat yang tidak boleh dipijak orang lah. Hantar di laut ke, di sungai ke, dan seumpamanya. Okay. Masuk waktu kita bagi lalu azan dulu lah. Silakan. Azan dulu tak apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضيت بالله ربا مرب هذه دعوة التامة وصلاة سيدنا محمد وسلم الفضل Sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tersambung sikit lagi perkara yang memutuskan Islam ataupun perkara yang boleh membawa kepada murtad. Ini kita bincang di sudut perbuatan. Pertama, sujud selain daripada Allah Ta'ala. Kita tak boleh sujud selain Allah. Walaupun pernah satu ketika sahabat-sahabat nak sujud di hadapan Nabi. Kisahnya sahabat ni balik daripada negara Syria, Syam. Masa itu Syam di bawah pentadbiran Raja Rum, yang menjadikan raja mereka sebagai orang besar, sampai mereka sujud depan raja. Jadi bila sahabat ni melihat orang-orang Rum mengkagumi raja mereka, membesarkan raja mereka sampai peringkat sujud, dia balik Madinah, dia nak sujud depan Nabi. Nabi marah dia. Nabi bersabda, kalau boleh sujud selain daripada Allah, saya akan perintah orang perempuan sujud pada suami. Nak sebut tak dibenarkan sujud selain daripada Allah semata-mata. Sebab tu Nabi kata kalau boleh pun Nabi tak benarkan orang sujud pada Nabi. Kalau boleh, Nabi kata saya nak suruh orang perempuan sujud pada suami itu. Itu kalau boleh. Nak sebut tak boleh juga. Selain Allah. Yang kedua, menjadikan makhluk-makhluk untuk nak menghampirkan diri pada mereka, ini dipanggil bersahabat dengan jin dan seumpamanya. Dan yang ketiganya seperti membuang Al-Quran, ini dengan jalan menghina, dibuang Quran. Ini dilakukan oleh golongan ajaran sesat hari ini. Antaranya ialah ajaran black metal, heavy metal, apa lagi tuan-tuan yang metal-metal ni. Memang betul tuan-tuan saya baca mana nak masuk golongan black metal, heavy metal ni, antara syarat mereka perjanjian berdarah. Perjanjian darah ni masing-masing lukakan titik dalam air, minum suang sikit. Itu dipanggil dia punya peringkat baru-barulah. Dan satu peringkat yang paling dahsyat ialah mereka koyakkan Quran, dijadikan kertas tisu untuk buang air. Itu laknatullah sungguh kuat ni. Bukan sekadar itu saja, peringkat yang level tinggi lagi, dijadikan Quran tempat pijak untuk buang air besar.
paling dahsyat berzina atas Quran. Na'udzubillah min zalik. Betul kita minta jangan terlibat dengan ajaran heavy metal, black metal, walaupun tuan-tuan dulunya peminat Metallica ke, Megadeth, Iron Maiden, you know. I don't know, kawan-kawan beritahu. Itu semuanya dengan lagu-lagu puja syaitan mengada belaka. Na'udzubillah min zalik. Kita jauh ya. Itu sampai peringkat sanggup buang Quran ni. Allah Rabb taib. Atau lain daripada Quran, daripada kitab ilmu syarak. Kitab ilmu syarak ni yang menghimpunkan di dalamnya ada nas Quran, nas hadis Rasul. Dibuang di mana? Dibuang ke tempat najis dengan jalan menghinakan. Batu kalau kita tak mau nak simpan kitab-kitab ilmu syarak ini, ataupun Al-Quran ni, banyak buku sekolah anak-anak kita kan, yang dulunya keluaran lain, sekarang dah keluar buku lain. Bakar, tuan-tuan, bakar dalam satu tong. Abunya itu, kalau dah jadi abu tu sebenar-benarnya kita consider dia dah hilang. Tapi nak muliakan lagi, masukkan abu tu dalam plastik, sama ada diletak di tempat, kalau kita ada hutan-hutan, pergi kat hutan, letak atas pokok tu. Sebab hutan rimba ni orang jarang nak langkah sangat, kecuali monyet beruk tu je lah. Letak kat dalam hutan tu, ataupun di tengah laut. Batu hari ni mana badan-badan yang bakar Quran tu, mereka bakar, kemudian mereka jadikan cube, abu tu dibuat dalam bentuk kubik, kemudian dipuskan melalui nelayan-nelayan di tengah laut itu. Itu atas jalan nak memuliakan Al-Quran dan kitab-kitab ilmu syarak. Ini kalau tuan-tuan tak, nanti boleh hubung saya, sebab kami di bawah Yayasan Hubbul Quran yang baru kita tubuhkan. Suatu yayasan nama Yayasan Hubbul Quran. Antara aktiviti yang kita sedang usahakan ialah menghimpun Quran dan kitab-kitab syar'i ini kita bakar. Cuma 1 kilo berapa ringgit tu nanti boleh bincang kemudian lah. Sebab dia melibatkan kos dan juga kos pengangkutan dan kos pembakaran tu. Gas tu kena ambil kira lah. Taib. Ataupun kepada tempat yang dikeji oleh nafsu. Tempat yang dikeji oleh nafsu, daripada benda yang suci seperti hingus. Ambil kertas Quran, buat jadi tisu, lap hingus, ataupun tempat berludah, ataupun tempat air mani dia, pancutkan di situ atas jalan menghina. Ini semuanya membatalkan iman dia. Ada pertama sekali Quran, kedua kitab-kitab ilmu syarak yang di dalamnya terdapat ayat-ayat Quran. Kerana sumber-sumber ilmu syarak ni ambilnya di mana? Al-Quran. Batu kita cukup kecewa apabila ada orang yang tak bersetuju dengan Imam Al-Ghazali rahimahullah, sampai ke peringkat mereka tergama untuk menghina kitab Ihya Ulumuddin. Tak setuju, berbeza pandang, lain cerita. Tapi jangan sampai kita menghasut orang. Hadirin para jamaah, sampai peringkat dia buat macam mana? Dia suruh buang kitab Imam Al-Ghazali itu, jangan. Dan juga ada golongan yang tak setuju dengan Maulid Nabi. Marahkan Syekh Barzanji. Syekh Barzanji ni seorang ulama yang mengarang syair-syair puji Nabi. Memuji Rasul, apa masalahnya? Sebab tu dipanggil kitab Barzanji. Dalam kitab Barzanji ni banyak puji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia marahkan Barzanji. Dia kata ini benda bid'ah, dia kata. Maka dia hasut muslimat, hasut jemaah surau, buang dalam tong sampah tu, dia kata. Sedangkan kitab itu memuji Rasul, bukan menghina Rasul. Dia kata kitab itu kitab Syiah. Dia tuduh kitab Syiah pula. Kita tanya mana bukti? Sebab dalam kitab tu sebut nama Ali. Takkan sebut nama Ali jadi Syiah. Habis tu pakcik minum tongkat Ali, macam? Takkan nak kata pakcik tu Syiah. Syiah pakcik ni minum tongkat Ali, bini dia minum kacip Fatimah. La ilaha illallah. Jangan hukum begitu, Syekh. Ini berlaku di Malaysia sekarang ni. Hasud orang buang kitab Barzanji. Kan kitab tu puji Rasul. Syiah mana ada puji Rasul? Syiah tak puji Rasul, beb. Dalam kitab tu sebut nama Bakar, nama Omar, Osman, Ali.
Kalau Syiah dia takkan sebut nama-nama tu semua tu. Ini tuduhan, tuduhan palsu, ganas dipanggil. Allah hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah, jangan macam tu. Sebab kita bimbang boleh membatalkan iman kerana menghina orang puji Rasul. Cerita puji Rasul ni tuan-tuan bukan zaman kita aja. Zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat bernama Sayyidina Hasan bin Sabit, seorang penyair zaman jahiliyah. Sayyidina Hasan ni akhirnya masuk Islam. Oleh kerana dia ni pandai di bidang syair. Kita hari ni kan ada orang yang pandai puisi, pandai pantun. Dia ni pandai bersyair. Dia puji Rasul. Di hadapan Rasulullah dia memuji-muji Rasul. Rasulullah tak marah. Nabi tak marah. Siapa kata tak boleh puji Rasul? Itu sebab dia panggil qasidah, burdah tu, puji Rasul. Dulu kalau tuan-tuan pergi Madinah, kan ada muzium Nabi kan, muzium Nabi. Kalau tuan-tuan sempatlah, muzium Rasul ni duduk sebelah masjid Nabi. Sekarang dah tak ada, dah diruntuhkan. Katanya nak dipindahkan. Tapi tak tahulah. Dalam muzium Nabi ni, saya ingat saya sempat masuk beberapa kali. Pintu masuk tu dipasangkan banting macam ni lah, banting besar. Itulah syair puji Rasul yang disyairkan oleh Hasan bin Sabit. Termasuk nak masuk tu. Siapa kata tak boleh puji Rasul? Jadi yang kita duk baca anta syamsun, anta badrun, itu kan namanya dipanggil puji-pujian pada Rasul. Memanglah itu bukan selawat, tapi itu namanya memuji Rasul. Kita ni kan kalau kasih kan kita puji kekasih. Takkan tak boleh puji kekasih? Dah kita kasih, kita pujilah. Di pohon cemara ku ukirkan kata cinta. Bulan tersenyum dan bersinar. Berguguran daun jatuh lembut ke rambutmu. Meraihkan suasana indah. Di sini ku berjanji di saksi rembulan. Tonton macam dah lupa lirik-lirik lama. Encik sahabat dia tak kata ingat lagu lama. Zaman bercinta lagu dulu kan. Di pohon cemara tu kan namanya luahan cinta. Dengan Rasul kita pun luahkanlah cinta kita. Apa salahnya? Baik, panjang cerita ni kan. Jadi jangan kita buang kitab-kitab macam tu. Jangan hasut orang, takut jadi batal iman, menghina orang memuji Rasul ni. Ataupun membuang fatwa ilmu syarak ke bumi dengan diperhinakannya, seperti dikatakannya fatwa ilmu syarak apa ni? Ni fatwa yang berdasarkan nas Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijma' ulama dan qiyas itu. Jangan kita perlekehkan. Umpamanya hari ini antara fatwa-fatwa negeri agak berbeza, tapi lebih kepada kesamaan. Umpamanya dikeluarkan fatwa di negeri Selangor. Selangor mengeluarkan hari ini 25. Dalam satu fatwa 25 perkara yang jangan dibangkitkan kerana ia soal khilafiyah. Siapa yang bangkit boleh didakwa di bawah enakmen syariah. Antaranya dalam masalah tahlil arwah, kepada khilaf, wirid lepas sembahyang, bacaan kunut subuh, itu fatwa. Kerana perkara itu punya dalil nas. Jadi bila kata ada nas, kita tak terima tak apa, tapi jangan perlekeh. Jangan perlekeh. Jangan perlekeh. Itu namanya khilafiyah. Masuklah talqin 25 perkara khilaf. Dulu dekat selepas flyover Southville tu, kat Plus tu, tepi tu ada tulis fatwa tu. Sekarang dah tak ada. Yang ada tepi tu Najib Asadok. Dulu saya ingat kat situ dia pasang besar 25 fatwa tu. Minta jangan diperbesarkan isu tu. Ini fatwa ya. Maka barang siapa memperbuat satu perbuatan daripada segala perbuatan ini, ia menjadi kafir, na'udzubillah min zalik. Dan barang siapa rukuk bagi makhluk, tadi kita sebut sujud bagi makhluk, macam mana kalau dia rukuk? Barang siapa rukuk bagi makhluk, maka tiada jadi kafir, melainkan
jika diqasadnya, diniatkan membesarkan dia seperti mana dia membesarkan Allah Ta'ala. Ini dalam bab rokok kepada berhala, rokok pada manusia. Rokok macam Jepun kan, Jepun dia kan jumpa orang haid Jepun, Korea, kadang-kadang dia tunduk. Jadi tunduk itu kepada manusia hanya sekadar memuliakan, tidaklah sebagaimana kita membesarkan Allah Ta'ala. Itu tak jadi masalah, ya. Tapi kalau niat membesarkan manusia sebagaimana dia menyembah Allah, ini jadi murtad juga. Dalam bab ini hati-hati, kerana itu dalam Islam kita diajar kalau bersalam dengan mak ayah, disunatkan kita cium tangan mak ayah kita. Cium tangan orang tua ni sunnah Rasul, sabit dengan hadis yang sahih. Sahabat cium tangan Rasulullah. Sayyidina Ali pernah cium tangan pak saudaranya Sayyidina Abbas, cium tangan. Sebab tu kalau kita cium tangan mak ayah kita, jangan dalam keadaan tunduk. Tunduk ni maksudnya hari raya biasa mak ayah duduk atas sofa, anak-anak salam berdiri. Jadi bila berdiri tu, macam mana dia akan salam? Membongkok, makruh dalam fiqh. Ini disebut oleh Syekh Abdullah Nasir Alwan dalam kitab Tarbiyatul Aulad, makruh. Sebab tu orang Melayu ajar kita kalau salam dengan mak ayah macam mana? Berlutut itu. Tu adab dia. Supaya bila kita berlutut depan mak ayah yang atas sofa tu, kita tak akan jadi menunduk. Lepas tu bila tengok cantiknya ulama kita dulu menyusun jalan kan. Tapi bila orang tak faham, dia kata ini bid'ah, Nabi tak buat dah. Ada asas mereka takut jadi kalau niat dia membesarkan mak ayah, macam mana dia sujud pada Allah, rokok pada Allah, takut jadi batal. Tapi taklah sampai tahap tu dekat ni. Tak ada orang sembah mak ayah ni macam sembah Allah, tak ada. Batu dihukumkan makruh. Saya ulang balik batu kalau kita mak ayah kita berdiri, kita salam berdiri, dia tak akan jadi rokok kan. Kita sekadar tunduk sikit begitu je. Rokok ni apa rokok? Rokok ni sama ada separas punggung atau lebih daripada punggung, di bawah punggung, itu rokok. Batu kita syarat rokok mesti separas punggung. Sekira-kira tangan kita sampai ke lutut, tu namanya rokok. Batu dalam fiqh, kalau orang tunduk tangan tak sampai ke lutut, orang tak panggil rokok. Tak panggil rokok tu. Batu syarat sembahyang, rokok, tapak tangan mesti boleh pegang lutut. Syarat dia. Kecuali siapa dia? Dia tak bongkok, tangan boleh sampai lutut. Siapa? Ada orang macam tu? Ada. Orang hutan. Dia tak payah rokok, tangan dia sampai lutut. Oleh kerana kita bukan orang hutan, syarat kita mesti tangan kita ni kena sampai ke lutut. Walaupun tak perlu pegang lutut, sunat dia pegang lutut. Itu namanya rokok. Jadi kalau orang salam dengan mak ayah dia, kalau dia sekadar tunduk sikit, mak berdiri, ayah berdiri, tu tak ada apa. Ni cerita mak ayah duduk atas kursi, dia bongkok badan tu. Kadang-kadang lebih hak rokok tu kan. Itu sebab di sudut orang Melayu dia kata kurang adab. Sebenarnya di sudut fiqh dihukumkan makruh. Makruh buat macam tu. Wallah ta'ala alam. Jadi itu dalam bab rokok. Dalam bab sujud memang tidak ada excuse ya. Jadi ini kita jelas bagaimana perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan batal iman, batal syahadah seseorang. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Nanti kita sambung lagi beberapa perkara yang memutuskan Islam dengan sebab perkataan dan i'tiqad kepercayaan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Sekadar itu saja. Bismillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minna wa minkum.